Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Zaki, nombor metrik C21A0905. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu penyalahgunaan media sosial. Kebelakangan ini, aplikasi media sosial menjadi amat popular dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda. Tabiat ini merupakan satu budaya atau perkara wajib yang perlu dilakukan dalam kehidupan seharian. Antara aplikasi yang terkenal ialah Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Aplikasi ini juga boleh mendatangkan banyak kebaikan dan keburukan bergantung kepada penggunaan individu tersebut. Antara keburukannya ialah ia merupakan tempat untuk menyebarkan fitnah dan ugutan dan menyebarkan kandungan yang berbau provokasi yang boleh mengancam keselamatan sesebuah negara. Penyalahgunaan membawa maksud perihal atau perbuatan yang menyalahgunakan sesuatu perkara. Manakala media sosial membawa maksud istilah catch all up untuk pelbagai aplikasi internet yang membolehkan pengguna membuat kandungan dan berinteraksi antara satu sama lain. Antara interaksi yang boleh dibuat ialah seperti berkongsi foto, video, pautan dan sebagainya. Manakala media sosial menurut Xenopedia ialah dianggap sebagai satu pembangunan web 2.0 yang bermaksud ia diasaskan pada konsep web berdasarkan pengguna seperti blog, papan mesej dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk bahagian seterusnya 1.2, saya Nur Ain Nadira binti Muslimah J21A0913 akan membentangkan tentang faktor atau sebab yang menyumbang kepada penyalahgunaan media sosial. Faktor yang pertama ialah kurangnya ilmu pengetahuan tentang hak sebagai seorang pengguna dalam diri seseorang. Kebanyakan masyarakat menggunakan teknologi hanya disebabkan oleh desakan globalisasi semata-mata dan juga disebabkan oleh tahap kemajuan teknologi yang semakin pesat membangun. Sesetengah masyarakat tidak ingin digelar atau dikenali sebagai seseorang yang ketinggalan zaman. Penggunaan media sosial juga akan menyebabkan wujudnya aktiviti yang berunsurkan fitnah yang akan mendatangkan kesan yang negatif kepada diri dan juga masyarakat. Faktor seterusnya, kurangnya pengawasan daripada ibu bapa. Ibu bapa yang sibuk bekerja akan keluar pada awal pagi dan pulang lewat malam, menyebabkan masa mereka lebih banyak terluang kepada kerja berbanding dengan anak-anak mereka. Hal ini juga akan menyebabkan perhatian terhadap anak-anak mereka menjadi semakin berkurang, maka anak-anak mereka akan cenderung melakukan aktiviti yang tidak berfaedah, terutamanya menggunakan media sosial untuk tujuan yang negatif. Faktor ketiga ialah sikap ingin mencuba dalam diri seseorang. Umumnya pada peringkat umur remaja, setiap remaja sememangnya mempunyai perasaan ingin tahu dan juga ingin mencuba sesuatu yang baru. Mereka sanggup membuat apa saja demi mendapat apa yang mereka mahu dan mencapai tahap kepuasan diri mereka tanpa mengira perkara itu baik ataupun buruk. Okey. Nama saya ialah Jonathan Anthony. Nombor metrik saya ialah J21A1013. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor atau sebab kepada penyalahgunaan media sosial. Yang keempat ialah kurangnya penghayatan kepada ilmu agama dan moral dalam diri. Hal ini dikatakan demikian kerana orang yang kurang penghayatan akan agama dan moral dalam diri mereka akan mudah terpengaruh dalam hal-hal yang negatif. Seterusnya, dengan penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama pada golongan yang kurang pada penghayatan ilmu agama, akan mudah untuk mengubah pola pemikiran mereka untuk melakukan sesuatu yang negatif seperti melayari laman sesawang yang berunsurkan lucah dan sebagainya. Yang terakhir, faktor atau sebab kepada penyalahgunaan media sosial ialah lingkungan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang berada di lingkungan masyarakat yang mana lebih cenderung melakukan hal-hal yang negatif akan mudah terpengaruh. Contohnya, kalau masyarakat di sekitar kediaman tersebut
cenderung menyebarkan berita palsu, maka individu melihat juga ingin mencoba perbuatan tersebut, atau lebih dikatakan terpengaruh dengan budaya masyarakat itu sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Koiman, nombor matriks J21A0832, dan penggunaan media sosial bukan sahaja mendatangkan kesan atau akibat yang buruk terhadap masyarakat, tetapi juga memberi kesan yang positif. Antara kesan positif bagi penggunaan media sosial adalah boleh terdedah dengan manfaat teknologi yang baru. Penggunaan media sosial membantu pelajar dalam mencari maklumat dengan mudah dan pantas, seiring dengan tahap pembelajaran yang semakin sukar. Pelajar juga dapat meluaskan pengetahuan mereka melalui penggunaan media sosial, seperti membincangkan soalan dihadapi dalam pembelajaran mereka. Pengembangan teknologi ini juga dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir dengan lebih kritis dan memahami dunia teknologi dengan lebih mendalam lagi. Seterusnya, penggunaan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menjana pendapatan dalam kalangan masyarakat. Kini, berbagai jenis perniagaan dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Dan media sosial dalam membantu mengembangkan atau menyebarkan informasi produk melalui pemasaran yang menggunakan kaedah secara dalam talian pada media sosial. Kaedah ini juga mudah kerana produk dapat dipromosikan secara percuma tanpa bersemuka dengan pelanggan. Alternatif ini amat berguna dan memberi manfaat kepada masyarakat selain dapat menambahkan sumber pendapatan mereka. Perniagaan yang dijalankan juga membantu meningkatkan ekonomi negara melalui pengeluaran barang atau produk yang dihasilkan. Perniagaan yang dilaksanakan dapat melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya melalui media sosial yang dapat digunakan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Nama saya Daniel Chong Mao Xiang. Nombor matriks saya J21A0792. Bagi kesan negatif, ada 3, iaitu pembelajaran massa, kedaulatan bahasa Melayu tercemar, dan memberi kesan kepada kesihatan. Bagi kesan negatif yang pertama, pembelajaran massa ini terutamanya pada golongan remaja dan kanak-kanak yang menggunakan masa mereka sepenuhnya dalam menggunakan media sosial. Tugasan tidak dapat dilaksanakan pada masa yang ditetapkan dan banyak kerja yang akan tertangguh. Kesan negatif yang kedua ialah kedaulatan bahasa Melayu tercemar. Penggunaan bahasa rojak merupakan bahasa atau perkataan yang ringkas digunakan dalam media sosial. Penularan bahasa rojak ini akan menghakis keaslian dan nilai-nilai estetika bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Kesan yang ketiga ialah memberi kesan kepada kesihatan. Kedagihan berlebihan terhadap media sosial mampu menyebabkan berlakunya kemurungan dalam diri seseorang. Hal ini akan menyebabkan otak mengalami kekurangan daya berfikir dan kecergasan yang tinggi akibat tidak produktif dalam melakukan aktiviti yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Syazwan bin Zulkifli, nombor kad matriks J21A0765. Jadi saya akan membincangkan tentang kesan penyalahgunaan media sosial dari sudut falsafah pendidikan kebangsaan, yang di mana falsafah pendidikan kebangsaan adalah usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan. Jadi kesan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dari penyalahgunaan media sosial adalah jumlah penggunaan media sosial dalam kalangan remaja akan meningkat serta menjejaskan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, jadi
Yang seterusnya adalah rukun negara. Jadi di mana kesan terhadap rukun negara terhadap penyalahgunaan media sosial ini adalah proses mewujudkan generasi yang mulia dan harmoni tidak akan tercapai dan perkembangan akhlak dalam masyarakat tidak akan berkembang. Jadi ini akan membawa satu masalah yang besar kepada golongan-golongan remaja yang berkembang di Malaysia ini sekiranya masalah penyalahgunaan media sosial ini tidak dapat dibendung dan konsep rukun negara akan terjejas. Jadi, yang seterusnya adalah konsep sejahtera, iaitu di mana konsep sejahtera memberi kesan ataupun penyalahgunaan media sosial ini memberi kesan terhadap konsep sejahtera, iaitu individu tidak dapat menjalani kehidupan yang normal dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat akan merosot. Jadi, penyalahgunaan media sosial ini memberi kesan juga terhadap konsep sejahtera yang dimana untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dalam kalangan masyarakat. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai semua, nama saya Kak Tiresen Anaraki K. Ravinda dan nombor metrik saya ialah J21A0831. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial. Semua pihak mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam mengatasi masalah penggunaan media sosial. Pihak pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa haruslah memantau penggunaan media sosial anak-anak. Ibu bapa juga perlu mengawal masa penggunaan media sosial anak-anak mereka. Seterusnya, pihak sekolah atau guru pula harus memantau pelajar mereka. Pihak sekolah haruslah menerapkan nilai-nilai murni melalui subjek-subjek tertentu. Manakala, pihak kerajaan haruslah meningkatkan taraf sistem cyber security negara. Pihak kerajaan juga boleh mengamalkan program atau kempen kesedaran bersama pihak NGO untuk masyarakat. Selain itu, setiap individu haruslah bersikap tanggungjawab dan bijak menggunakan media sosial. Akhir sekali, masyarakat yang berada di kawasan komuniti masing-masing haruslah menganjurkan aktiviti untuk golongan remaja. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Visyani Ana Perempuan Shanmugam. Nombor metrik J21A0976. Secara rumusannya, kita dapat mengetahui bahawa penyalahgunaan media sosial ini akan menyebabkan kesan-kesan negatif. Antara sebab berlakunya penyalahgunaan media sosial ini adalah kekurangan pengetahuan tentang hak sebagai seorang pengguna, pengawasan ahli keluarga yang rendah, perasaan ingin tahu dan mencuba, ajaran agama moral yang rendah, serta persekitaran masyarakat setempat menyebabkan berlakunya penyalahgunaan media sosial ini. Antara kesan positif yang terdapat dalam penyalahgunaan media sosial ini adalah terdedah dengan manfaat teknologi yang baru serta menjana pendapatan dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimanapun, terdapat kesan-kesan negatif akibat penyalahgunaan media sosial ini, iaitu pembaziran masa, menjejaskan kedaulatan bahasa Melayu serta kesan buruk terhadap kesihatan. Dari segi falsafah dan isu semasa, penyalahgunaan media sosial menyebabkan kurang penghayatan ilmu agama dan moral dalam diri sendiri. Dari segi rukun negara, menjejaskan rukun negara kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dari segi konsep kesejahteraan pula, penyalahgunaan media sosial ini boleh menyebabkan kurang pengetahuan dari segi rohani, fizikal, psikologi, intelek, ekonomi, ekologi serta sosial dalam diri sendiri. Langkah-langkah berikut perlu diambil untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial. Antaranya adalah mengatur masa pelayaran laman sosial, perhatian oleh ibu bapa, penghayatan ajaran moral dan agama yang banyak, serta pergaulan rakan yang baik. Pihak-pihak berikut perlu mengambil langkah-langkah sewajar dan memainkan peranan mereka. Antara pihak-pihak berikut adalah pihak sekolah, pihak ibu bapa, pihak kerajaan, individu serta masyarakat setempat. Itu saja. Terima kasih.